Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, khususnya pada warga pada Raya Johor Bahru, sebelum kita menggunakan baca Al-Quran Al-Karim pada pagi ini, dan kita bersama-sama menghayati surah Al-Nariyah serta bacaan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Salih bin Sulaiman Majlis mempersilakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-qurabu
الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت المصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الهبيب المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواعد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المنقذ الجلال والإكرام المقسط الجامع الولي المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Yang Rahman Datuk Haji Adib Azhari Daud Datuk Pada Majlis Madrasah Johor Bahru, yang dihormati Tuan Setiausaha Timbalan Setiausaha Ketua Jabatan, seluruh warga Bandar Raya Johor Bahru, Al-Fadil Ustaz Kamal Arif bin Muhammad Bakri, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita sama-sama mendengar dan menghayati baca Al-Quran walaupun didengar oleh warga kerja Bandar Raya di setiap jabatan. Mudah-mudahan semoga bacaan yang akan kita baca serta ceramah yang dapat kita sama-sama menghayati sebentar lagi, semoga kita sekalian berada dalam rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan memulakan baca Al-Quranul Karim mulai surah At-Takwir, ayat yang pertama yang akan dibaca oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman, manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Mustafa bin Kamil. Majlis mempersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang diredam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila matahari dilingkari cahayanya, yakni dan hilang lenyap. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت. Dan apabila gunung banang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. وإذا العشار عطرت. وإذا العشار عطلت. Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. Dan apabila bintang binatang dan dihimpunkan. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. Dan apabila lautan meluap-luap bercampur baur. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. Dan apabila anak perempuannya ditanam hidup-hidup ditanya. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. Dengan dosa apakah ia dibunuh? وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. Dan apabila surat-surat amal dibentangkan. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang. وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت. Dan apabila syurga didekatkan. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. Setelah semuanya itu berlaku, mengetahuilah tiap-tiap diri akan amal yang telah disediakannya. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. Oleh itu, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. الجوار الكنس. الجوار
jawaril kunnas, yang beredar juga yang tetap pada tempatnya. Wal-laili idza as'as, Wal-laili idza as'as, dan malam apabila ia hampir habis. was-subhi idza tanaffas, Was-subhi idza tanaffas, dan siang apabila ia mulai terang. innahu laqawlu rasulin karim, Innahu laqawlu rasulin karim. Sebenarnya Al-Quran itu sungguh-sungguh kalamullah yang disampaikan oleh Jibril utusan yang mulia. ذي قوة عند ذي العرش مكين, Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang kuat gagah lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arasy. مطاع ثم أمين, Muta'in thumma amin, yang ditaati di sana dalam kalangan malaikat lagi dipercayai. وما صاحبكم بمجنون, Wa ma sahibukum bimajnun, dan sebenarnya sahabat kamu yakni Nabi Muhammad itu, wahai golongan yang menentang Islam, bukanlah ia seorang gila seperti yang kamu tuduh. ولقد رآه بالأفق المبين, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, dan Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan, kerana demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. وما هو على الغيب ضنين, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituhmah dan disangka buruk terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang gaib. وما هو بقول شيطان رجيم, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang kena rejam. فأين تذهبون, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, dengan yang demikian, maka kemanakah kamu hendak pergi kiranya kamu masih menyeleweng jalan dari Al-Quran? إن هو إلا ذكر للعالمين, In huwa illa zikrun lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. لمن شاء منكم أن يستقيم, Liman syaa minkum an yastaqim, yaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu, yakni mengenai sesuatu pun, kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Yang berbahagia lagi dihormati Datuk Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Ajib Azhari bin Daud, kepada ketua-ketua bahagian, ketua-ketua jabatan, seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Taala pada pagi yang diberkati ini. Kita dapat bersama-sama duduk dan berhimpun untuk menghadiri majlis yang mana majlis ini mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah membudayakan Al-Quran dan sedikit tazkirah ringkas pada pagi ini. Pada pagi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengambil satu manfaat atau beberapa manfaat daripada sebuah diskusi yang berkait dengan silaturahim. Allah Taala berfirman di dalam hadis kursi, Ana ar-Rahman khalaqtu ar-Rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuha wa man qata'aha qata'tuha wa man sabbataha sabbatuhu inna rahmati sabaqat ghadabi. Maksudnya, kata Allah, akulah Ar-Rahman dan aku telah menciptakan Ar-Rahim, dan aku letakkan, aku ambilkan nama daripada namaku. Barang siapa yang menyambungkan silaturahim, nescaya aku akan menyambungkan silaturahimku dengannya, iaitu dengan memberi rahmatku. Dan barang siapa yang memutuskannya, nescaya aku akan memutuskan hubunganku dengannya. Dan barang siapa pula yang mengukuhkannya, nescaya aku akan mengukuhkan pula hubunganku dengannya. Di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita beberapa perkara. Pertama sekali, bagaimana silaturahim itu terjadi dan daripada mana ianya diambil. Perkataan silaturahim itu sendiri diambil daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah daripada perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam Al-Quran, di dalam suratul Fatihah, apabila Allah Taala berfirman Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ulama-ulama tafsir menyebutkan bahawasanya perkataan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengurniakannya kepada seluruh manusia, sama ada mereka daripada kalangan orang yang beriman
ataupun mereka daripada kalangan orang yang tidak beriman. Akan tetapi apabila Allah Ta'ala menyebut perkataan Ar-Rahim, ulama tafsir menyebutkan sifat Ar-Rahim itu hanya dikurniakan kepada orang-orang yang beriman sahaja, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman kepada Nabi SAW. Maka dengan itu tercetuslah perkataan Silaturrahim. Baik, itu yang pertama. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita tentang kepentingan menyambung Silaturrahim. Kerana menyambung Silaturrahim itu merupakan satu kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh setiap manusia, iaitu orang Islam. Orang Islam terutamanya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka hendaklah mereka itu menjalinkan hubungan di antara sesama mereka. Baik. Di dalam hadis ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan barang siapa yang menyambungkan silaturahim itu, Allah Ta'ala akan menyambungkan silaturahim dengan mereka. Baik, dengan siapa kita hendak menyambung silaturahim? Maka silaturahim itu dapat diertikan dengan dua. Menyambung silaturahim itu dapat diertikan dengan dua. Yang pertama, menyambung silaturahim dengan kaum kerabat. Siapakah mereka yang termasuk di dalam kalangan kaum kerabat? Mereka itulah orang-orang yang ada kaitan hubungan kekeluargaan dan orang yang sama darah dengan kita. Itu namanya kaum kerabat. Yang kedua adalah menyambung silaturahim dengan orang selain kaum kerabat. Mereka itulah orang yang bukan daripada keturunan kita, bukan sama darah dengan kita, dan mereka itulah orang-orang seperti sahabat handai kita, kawan-kawan dan sebagainya. Maka dengan ada wujudnya dua pecahan ini, kedua-duanya wajib kita jaga tentang perkara tersebut. Dan keutamaan dalam menjaga silaturahim ini bermula dengan kaum kerabat terlebih dahulu. Ini membawa maksud sekiranya kita tidak menjaga silaturahim dengan kaum kerabat, tetapi kita menjaga silaturahim dengan selain daripada kerabat, ia juga membawa maksud kita memutuskan silaturahim. Ini kerana keutamaannya itu hendaklah diberikan kepada kaum kerabat terlebih dahulu. Baik, apakah yang termasuk di dalam erti kata menyambung silaturahim? Maka di dalam hadis ini menerangkan yang termasuk dalam erti kata menyambungkan silaturahim itu ialah dengan kita bertanya khabar kepada kerabat-kerabat kita. Kita membantu mereka sekiranya mereka di dalam kesusahan. Kita memberikan sedikit daripada nafkah bahagian yang kita ada untuk bantu mereka supaya mereka boleh terus hidup. Dan semua erti kata yang seerti dengan maksudnya itu termasuklah dinamakan menyambung silaturahim. Baik, di dalam sebuah hadis sahih, apabila seorang lelaki ingin menziarahi saudaranya, maka malaikat Jibril turun dan berhenti di hadapan lelaki itu. Lalu malaikat dikata, kamu hendak berjumpa dengan saudaramu itu atas niat apa? Apakah kerana kamu ingin memiliki hartanya? Lalu lelaki itu menjawab, saya pergi hendak berziarah kepada saudara saya dengan tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata malaikat Jibril, kamu seorang yang benar tentang apa yang kamu katakan itu. Jadi apabila menziarahi kaum kerabat, termasuklah daripada kategori menyambung silaturahim itu di dalamnya menziarahi, membantu, bertanya khabar. Baik, lawan di sebalik sifat tersebut itulah yang dinamakan memutuskan tali silaturahim. Maksudnya orang kita tidak bertanya khabar, kita tidak membantu mereka, kita tidak memberikan sedikit nafkah kepada mereka untuk meringankan bebanan kehidupan mereka, itu namanya memutuskan tali silaturahim.
Dan memutuskan tali silaturahim itu termasuk daripada salah satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi SAW menyatakan la yadkhulul jannata manil qati', tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Baik, oleh kerana silaturahim itu diambil daripada nama Allah Ta'ala, maka ia adalah suatu yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita nak pergi kepada melihat betapa luasnya silaturahim ini Allah Ta'ala ciptakan kepada kita orang-orang Islam, supaya kita dapat lihat bahawa silaturahim ini bukanlah suatu perkara yang ringan, bahkan patut dan wajar sekali untuk kita ambil berat kerananya. Baik, dalam hadis tadi Allah Ta'ala kata, siapa yang hubung silaturahim, Allah Ta'ala akan hubungkan dengan dia, beri rahmat pada dia. Siapa yang memutuskan tali silaturahim itu, Allah Ta'ala juga akan putuskan rahmat dengan dia. Dan ini adalah satu perkara besar, kerana maksud memutuskan rahmat Allah Ta'ala kepada mereka, maknanya dia tidak akan dapat apa-apa kebaikan daripada apa-apa yang dilakukan, kerana tidak menyambung tali silaturahim itu. Baik, kemudian kita lihat bagaimana silaturahim ini bukan hanya orang hidup dengan orang hidup. Ada beberapa peringkat. Yang pertama, orang hidup dengan orang yang hidup. Ini sudah pasti. Satu. Yang kedua, silaturahim orang yang hidup dengan orang yang mati. Kedua. Yang ketiga adalah silaturahim orang yang mati dengan orang yang mati. Yang keempat adalah silaturahim semua manusia di padang mahsyar ketika menerima ataupun sedang Allah Ta'ala timbang amalan mereka. Dan yang seterusnya, silaturahim sampai masuk ke dalam syurga. Baik, kita pergi yang pertama dulu. Silaturahim manusia hidup dengan orang yang hidup adalah seperti mana ayat yang awal-awal tadi saya sebutkan, innamal mu'minuna al-ikhwah fa aslimu baina ahawaikum. Bagi sesungguhnya, bila sebut innama dalam kaedah bahasa Arab dipanggil adatul hasrin. Innama menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya seseorang itu daripada kalangan orang Muslim menyambung silaturahim. Sebab apa sambung silaturahim? Sebab istilah di situ saudara, ikhwan. Bila sebut saudara, maka saudara itu terlalu dekat, kan? Yang seperti mana saya sebut kerabat tadi, dekat. Dan dalam kerabat itu pun termasuk juga mereka-mereka yang mahram atau bukan mahram. Siapa mahram tu? Mahram tu mak ayah kita sendiri, adik-beradik kita. Siapa pula yang bukan mahram tapi kerabat? Mereka itulah sepupu kita, adik-beradik ipar kita. Wajib kita jaga hubungan silaturahim. Okey. Jadi orang hidup dengan orang hidup seperti mana yang disebutkan oleh Allah tadi dalam ayat tadi, maka kerana mereka itu adalah bersaudara. Betapa hebatnya Allah Ta'ala letakkan satu ayat itu secara tepat. Walaupun kita tak pernah kenal, tetapi apabila disebutkan bersaudara, di mana sahaja kita bertemu dan berjumpa, kita mesti akan mengucapkan salam. Maka salam itu, memberi salam itu adalah satu nilai di mana kita akan memberi nilai doa kesejahteraan kepada orang lain, walaupun kita tak kenal dia. Maka dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Afshus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tak kenal. Sebab tu tuan-tuan, orang yang paling banyak pahalanya tuan-tuan, kalau bekerja di sini, saya rasa orang yang duduk dekat kaunter pertanyaan paling banyak pahala. Sebab bila dia jumpa orang tuan-tuan, setiap kali dia jumpa, sama ada dia bagi salam kepada orang atau orang bagi salam kepada dia, paling banyak sekali boleh dapat pahala. Kalau dia beri salam dulu kepada orang, itulah satu kemuliaan. Sebab apa? Sebab dia mendoakan orang yang datang jumpa dia. Kalau satu hari tuan-tuan terima 100 pelanggan, duduk kita dekat kaunter pertanyaan tu, 100 salam, 100 pahala kita dah bagi dah pada diri kita sendiri, dan 100 pahala juga kita doakan untuk orang. Ini tempat orang yang paling banyak dapat pahala sekali tu kan. Pasal
dia bertemu dengan orang dan dia memberi salam kepada orang tersebut. Okey, itu hidup dengan hidup. Okey, dan semua orang maklum mengetahui betapa pentingnya kita dalam kehidupan kita, orang hidup dengan orang hidup saling bantu-membantu. Baik. Yang kedua, silaturahim orang yang hidup dengan orang yang mati. Apa kaitannya silaturahim orang yang hidup dengan orang yang mati? Ini adalah kerana apa sahaja yang dilakukan oleh orang yang hidup akan diketahui orang yang sudah meninggal dunia. Lebih-lebih lagi kalau ia adalah daripada ahli keluarga kita sendiri. Kita di atas dunia ini adalah waris, yang di dalam kubur itu adalah mak ayah kita. Jadi dia tahu apa yang sedang kita lakukan di atas dunia pada hari ini. Dan bagi orang yang mati, dia juga akan menerima pahala-pahala kebaikan daripada orang yang hidup, sekiranya orang yang hidup itu tadi melakukan sesuatu kebaikan dan diniatkan pahalanya untuk si mati, sama ada dia ahli keluarga ataupun bukan. Maka kalau kita melihat kepada sejarah di dalam peperangan Badar, ketika mana tercetus peperangan Badar, matinya orang musyrikin, lalu Nabi SAW memerintahkan jasad mereka itu diangkat dan dicampakkan dalam telaga perigi. Maka Nabi beri inzar, Nabi beri peringatan tentang bagaimana yang Nabi katakan kepada mereka akibat daripada mereka yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, adakah mereka ni yang mati ini boleh dengar apa yang kamu kata? Lalu Nabi SAW menyatakan, mereka yang mati ini lebih jelas pendengarannya daripada kamu yang hidup ni. Ini menunjukkan bahawasanya apa sahaja yang kita buat di atas dunia untuk si mati ada manfaat dia. Ya, inilah mendapat pahala. Apa sahaja yang dilakukan oleh ahli waris di dunia, mereka melakukan kebaikan untuk si mati, mereka dapat pahala, si mati dapat pahala. Mereka melakukan sesuatu yang tidak baik di atas dunia, ahli keluarga mengetahui walaupun mereka telah meninggal dunia. Kita menziarahi kubur arwah ayah, arwah mak kita, arwah mak, arwah ayah tahu kita datang bertemu mereka, mendoakan mereka. Maka silaturahim itu tidak putus antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Kerana itulah bila di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, bila kita datang ataupun menziarahi ke kuburan, diajarkan kepada kita satu doa. Assalamualaikum ila ahlad diyar antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Selamat sejahtera kepada penduduk kampung, sesungguhnya kamu telah pergi terlebih dahulu dan kami akan menyusuli kamu. Kenapa doa itu seolah-olah dialog? Kita bercakap dengan si mati. Apa pentingnya doa itu? Seolah-olah doa itu kita bercakap dengan si mati. Jawapannya, si mati itu mengetahui kehadiran orang yang hidup ketika mana mereka itu sudah terbaring jasad mereka di dalam kubur. Menunjukkan mereka tahu ada orang datang dan memberikan mereka doa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, silaturahim orang yang mati dengan orang yang mati. Betapa pentingnya kita kena memastikan jasad kita ini dikebumikan di sebelah orang-orang yang soleh. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lulu'ah Al-Majusi. Lalu terbaring dia pada waktu solat subuh itu, terbaring dia dan dipesankan kepada anaknya Abdullah supaya bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Supaya apa? Minta izin dengan Sayyidatuna Aisyah supaya dikebumikan jasad dia ni di sebelah Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka apabila Abdullah bin Umar pergi bertemu dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, meminta izin untuk dikebumikan ayahnya di situ, kata Aisyah, liang lahat di dalam rumah itu hanya tinggal satu saja. Kalau tidak aku ni sebagai isteri di situ, kenapa pula orang lain yang boleh berada di situ? Akhirnya Abdullah bin Umar pujuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatuna Aisyah benarkan dengan bersyarat
Kata Sayyidina Aisyah, aku benarkan Sayyidina Umar dikebumikan di situ dengan syarat, kalau aku mati, kata Aisyah, dikebumikan aku di mana orang tidak bertemu dengan kuburku, kerana malunya aku tidak dapat bersama dengan Rasulullah SAW ketika mati. Tuan-tuan semua, kalaulah kita dikebumikan di sebelah siapa-siapa pun, itu tak penting. Takkan dialog ni boleh berlaku. Menunjukkan kepada kita pentingnya kita memastikan diri kita dikebumikan di sebelah orang-orang yang soleh. Maka pada hari ini kita lihat sebahagian daripada orang-orang yang beruntung. Kalau tuan-tuan ingat dulu, ada seorang rakyat Malaysia namanya Muhammad Ammar yang meninggal di Turki. Dikebumikan di satu kawasan di mana adanya para sahabat di situ, iaitulah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ini merupakan satu kemuliaan bila mana perkuburan kita itu bersama dengan sahabat Nabi yang kita tak pernah jumpa dalam kehidupan kita. Berapa ramai pula daripada kalangan masyarakat kita yang bila pergi ke Mekah berdoa dan berharap supaya meninggal dunia di sana. Kenapa? Sebab keberkatan dua tanah, tanah Mekah dan tanah Madinah, selain daripada dikebumikan bersama dengan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan semua, kalau hari ini kita mungkin nak berwasiat, tetapi kadang-kadang wasiat itu tak mampu disempurnakan, nak dikebumikan di tempat-tempat tertentu. Tetapi tuan-tuan semua, berdoalah pada Allah, kalau kita mati esok, harap-harapnya kita dapat dikebumikan di sebelah orang soleh, supaya kita dapat menumpang keberkatan orang soleh tersebut. Itulah kepentingan hubungan silaturahim orang yang mati dengan orang yang mati, kerana mereka juga boleh bersilaturahim. Baik, 3. Yang keempat, tuan-tuan, apa kaitan hubungan silaturahim kita semua umat di padang mahsyar? Kerana semua umat di padang mahsyar juga akan bersilaturahim, iaitulah penyaksian di antara satu umat dengan satu umat yang lain ketika mana Allah Ta'ala menimbang amalan-amalan kita. Di dalam satu riwayat, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam di padang mahsyar, kata Allah, wahai Nuh, apakah engkau telah menjalankan dakwah kepada umatmu? Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, telah aku sempurnakan. Allah Ta'ala memanggil umat-umat Nabi Nuh yang tak beriman ni. Tuhan kata, betul ke Nabi Nuh ni dah sampaikan dakwah kepada kamu? Kata umat Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, Nuh tidak pernah menyampaikannya kepada kami. Maka di situ ada pertemuan, pencanggahan. Sebab Nabi Nuh kata dia dah sampaikan, umat Nabi Nuh kata belum lagi. Maka untuk memastikan mana yang benar, mana yang salah, Allah Ta'ala buat satu cara, iaitulah cara penyaksian. Siapa yang Tuhan nak panggil ni untuk jadi saksi? Allah panggil umat Nabi Muhammad SAW, umat nombor 25, Nabi Nuh nombor 3, mengikut turutan Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi Nuh nombor 3, yang jadi saksi dia umat nombor 25. Allah Ta'ala kata kepada umat Nabi Muhammad SAW, bersediakah kamu menjadi saksi apa yang didakwakan oleh umat Nabi Nuh? Kata umat Nabi Muhammad ni, ya Allah, sesungguhnya kami menjadi saksi, Nuh itu telah menyampaikan apa yang telah kamu perintahkan. Apa buktinya? Buktinya kami membaca di dalam Al-Quran, Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara, ya Tuhanku, sesungguhnya, kata Nuh, sesungguhnya aku telah menyampaikan dakwahku kepada umatku malam dan siang. Maka dengan sebab datangnya saksi ini yang membela Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala campakkan umat Nabi Nuh itu ke dalam api neraka. Di sini betapa pentingnya saksi di hari akhirat. Di atas dunia lagi kita dah ditunjukkan betapa pentingnya saksi dalam kes-kes di mahkamah. Di hari akhirat apatah lagi. Saksi itu bukan sahaja orang kita tak pernah jumpa. Saksi itu tak pernah jumpa di hari akhirat. Sebab Nabi Nuh, Nabi yang ketiga, yang jadi saksi dia umat nombor 25. Apatah lagi kita semua ni.
kita semua yang berada di sini pada hari ini, apabila berada di pada masa satu ketika nanti, kita mengharapkan kawan-kawan kita inilah yang menjadi saksi tentang kebaikan-kebaikan yang kita buat di atas dunia. Maka itu pentingnya saksi di padang mahsyar. Tuan-tuan, maka kali itulah saya juga akan menjadi saksi, tuan-tuan yang hadir dalam majlis kita pada hari ini. Tuan-tuan juga akan menjadi saksi kepada saya yang telah saya memberikan faedah-faedah ilmu pada hari ini. Dan inilah kepentingannya kita bermasyarakat dan bersahabat. Sebab itu jangan dianggap orang yang tidak bermasyarakat, duduk di rumah, tutup pintu dan tingkap. Mereka kata kami tak ganggu orang, takkan kami pun masuk dalam neraka juga. Kerana mereka itu tidak menunaikan fardu kifayah yang patut mereka jalankan. Jadi menyambung suatu rahim itu benda besar. Itu dia. Bahkan dalam hadis yang lain, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Baik, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, iaitu silaturahim itu akan kekal apabila gerombolan manusia yang beriman masuk ke dalam syurga Allah. Dalilnya kita baca dalam surah Az-Zumar. Zumar maksudnya gerombolan, rombongan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Apabila orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu datang berbondong-bondong, gerombolan, berkumpulan, datang masuk melalui titian sirat, kemudian pergi ke pintu syurga. Mereka pun ketuk pintu syurga, maka keluarlah daripada pintu syurga itu malaikat yang menjaga syurga. Lalu dia kata, selamat sejahtera kepada kamu semua, maka masuklah kamu ke dalamnya dengan sejahtera dan dengan aman. Jadi masuk syurga pun dalam keadaan rombongan. Di sini pun silaturahim tu wujud. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok daripada awal sampai habis tadi, apa yang saya sebutkan tadi, sebenarnya silaturahim itu benda yang sangat besar. Dia bukan sesuatu yang kecil. Dan janganlah sekali-kali kita menjadi pencetus kepada silaturahim itu boleh menjadi putus. Sebab ada ancaman Nabi SAW tentang perkara tersebut, iaitulah mereka itu tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat daripada awal tadi, punca silaturahim itu terjadi dengan kaitan nama Allah, digunakan nama Allah untuk letak dalam sifat silaturahim itu, sehingga saya sebutkan beberapa peringkat tadi. Itu menunjukkan bahawa ke atas kita wajib menjaga silaturahim daripada hidup sampai mati. Baik tuan, sebagai penutup, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, satu hari Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seorang lelaki duduk sekali. Lalu Nabi SAW kata apa? Tidak layak bagi kami seseorang yang memutuskan silaturahim duduk bersama kami. Nabi kata gitu. Lalu lelaki itu bangun daripada tempat duduk dia, dan dia balik ke rumah dan dia meminta maaf kepada makciknya. Selepas dia minta maaf kepada makcik dia, dia patah balik duduk bersama Nabi dan para sahabat. Lalu Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menurunkan rahmat kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Nak ceritanya tuan-tuan, Nabi tahu orang ni putus silaturahim, Nabi tak kasih dia duduk dengan dia. Sampai macam tu sekali. Maksudnya kalau kita tahu orang ni putus silaturahim, jangan duduk dengan dia. Sebab Allah Ta'ala tak beri rahmat pada satu kaum di mana ada orang dalam itu yang putus silaturahim. Sebab tu tuan-tuan, ruginya solat berjamaah dan ruginya doa secara berjamaah apabila ada orang di dalam jemaah itu yang memutuskan silaturahim, kerana dialah yang menjadi punca doa itu tidak diangkat oleh Allah. Sebab tu kalau kita pergi sembahyang jemaah,
sebelum masuk solat berjamaah tu, kita kena selesai dulu masalah silaturahim. Sebab ia akan menyusahkan orang lain. Apa susahnya? Penat kita berdoa, Tuhan tak terima doa kita pasal ada orang yang putuskan silaturahim. Dan ia menjadi pengajaran kepada kita, kita nak sembahyang jemaah di mana-mana pun, janganlah masuk ke tempat itu dalam keadaan kita sedang ada masalah silaturahim. Kerana kita akan menyebabkan orang lain doa itu tak diangkat oleh Allah. Jadi tuan-tuan, itulah dia pada pagi ini yang dapat kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga hubungan silaturahim kita sesama kita, warga kerja di Majlis Banjaran Johor Bahru ini. Dan mudah-mudahan keberkatan daripada hasil kita menjaga silaturahim ini, Allah Ta'ala limpahkan kepada kita rezeki, insya-Allah. Sekian sahaja, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi'ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdana wa khalis minal fitani wal mihani asrarana wa shur bi'tibari afkarana wa qina min syarri waswasi syaitan wa ajalna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.